yang berdosa. Dan bila masuk bulan Ramadan, bulan penyucian, bulan keampunan dan sebagainya, kita keluar menjadi seorang insan yang lebih banyak pahala dan kurang dosa dia. Moga-moga insya-Allah tercapai matlamat itu, dan suatu hari nanti insya-Allah Allah memperlihatkan betapa hebatnya pahala kita di sisi Allah SWT. InsyaAllah, moga-moga kedatangan semua di sini diberi ganjaran juga oleh Allah SWT. Bukan sekadar kita nak berkongsi rezeki, tetapi kita juga nak mendengar sedikit nasihat ataupun peringatan bersama untuk diri kita semualah daripada Ustazah Asma Harun, insya-Allah. Jadi mungkin itu sahaja dari saya kot, insya-Allah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih semua, dan insya-Allah terima kasih kepada yang berkongsi rezeki dengan kita semua. Dan insya-Allah moga-moga Allah memberi kekuatan dan kesihatan kepada kita untuk habiskan Ramadan kali ini dengan lebih baik, dengan khatamnya, dengan qiyamul lailnya dan sebagainya, insya-Allah. Moga-moga kita boleh sampaikan juga kepada anak dan juga cucu kita, insya-Allah. Moga-moga mereka juga berada dalam keadaan seperti kita ni lah, yang kita nak sangat datang Ramadan, yang kita rasa nak tak sabar dengan Ramadan, insya-Allah. Akhirnya kita menyambut satu kemenangan di hari raya nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik, kena tekan. Cakap kena kuat sikit. Sebenarnya, ya. Sebenarnya gitu. Boleh tak ke sini bang? Sebab tu macam menurun. Sini lah. Itu menurun. Okey. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dik, orang belakang tak nampak, kamu kena dari sini, tepi sini tu betul. Kan? Kesian duduk macam ni kepala orang. Macam ni, kan makin panjang pula leher. Tak tahu kenapa kan makin panjang ni. Cubaan suara, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau boleh ada air kosong ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dah puasa ke ni? Dah puasa ke? Esok kan puasa. Habis tu kenapa lah jawab macam tak makan 1 minggu ha? Oh, tergamam. Masya Allah. Okey, yang belakang tu macam tak dengar jawab salam. Kan, mungkin tergamam juga Ataupun sebab ada emas tu jadi tak keluar suara kan. Oh, macam tu. Masya Allah. Okey, subhanallah. Sekali lagi saya bagi salam. Jawab dengan semangat ya. Sebab salam ni doa. Nabi sebut kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, apabila kamu bertemu dengan ahli keluargamu, maka berikanlah salam. Nescaya dirimu dan ahli keluargamu akan diberikan keberkatan, rahmat daripada Allah. Kita memang perlukan sangat doa orang yang mendoakan kesejahteraan ni. Sebab apa? Masya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun, harta benda, anak pinak, kedudukan, pengaruh yang kamu ada, pangkat yang kamu ada, apapun yang kamu buat di dunia ini, tidak ada manfaat sedikit pun apa yang kamu miliki. Illa, kecuali Allah kata, man atallaha biqalbin salim, yang datang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Sebab itu bila ada yang mendoakan Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, kita kena jawab dengan gembira dan bahagia, dengan semangat. Sebab dia sedang mendoakan keselamatan untuk kita, dunia dan akhirat. Jadi saya nak bagi salam lagi sekali ni, jawab dengan semangat.
Sebab orang yang seronok terima doa, dia akan balas balik dengan doa. Dan insya-Allah dia akan dapat apa yang dia doakan semula. Ya, okey, minum air sikit. Sebab tadi dah live 2 jam. Berhenti 10 minit, bercakap lagi. Bismillah. Okey, subhanallah. Lain suara. Dah minum air. Belum makan nasi tu kan? Okey, saya nak bagi salam. Are you ready? Oh, semangat. Faham rupanya. Cakap orang putih. Okey, bila saya tanya are you ready, tuan-puan boleh tunjukkan pada Udin juga ya. Tuan-puan boleh jawab, yes, I'm ready. Macam tu. Okey, lagi sekali. Are you ready? Yes, I'm ready. Oh, okey. Takut kuat I'm ready daripada jawab ni. Tu risau. Okey, insya-Allah saya nak bagi salam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sabar. Sebab saya bukan nak doa selamat sejahtera je. Nak doa ke warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh dan barakah Allah. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Sabar sampai habis baru jawab ya. Dia punya ready tu kan. Tak nyempat. Tak sompek. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kuat tu. Saya rasa sampai ke langit dengar. Amin. Ya, moga Allah angkat doa kita tu sampai ke langit. Allah makbulkan. Amin. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya pun takkan cakap panjang. Ni dah tengah hari, betul kan? Nak balik masak. Tapi kita kena faham, Masya Allah, bila kita duduk di majlis ilmu ni, mungkin ada yang datang tu sebab daging. Mungkin ada datang sebab di telefon. Ataupun adalah sebab-sebab yang lain. Dan apa pun sebab datang, tak ada hal. Tak ada masalah yang datang. Tapi tu salah kau datang nak ambil daging. Tak salah. Tetapi tuan-puan sekalian, lebih baik dah duduk dalam majlis ni, terus betulkan niat. Kita datang ni nak dapat redha Allah, pertolongan Allah, nak dapat rahmat Allah, walaupun macam mana pun keadaan kita. Sebab Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah ingin berikan dia kebaikan, Allah nak berikan dia kasih sayang Allah, Allah nak berikan dia kebahagiaan, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan dia kefahaman dalam agamanya. Jadi apa pun sebab kita datang, itu nombor 2. Paling utama, Allah yang nak tuan-puan datang di sini pada pagi ni. Walaupun tarikan tu, kalaulah bukan sebab kita telefon, mungkin tak datang ni. Apa pun sebab, kami pun tak pandang. Kami sambut tuan-puan datang hari ini sebagai tetamu yang istimewa, yang kami semua nak raikan, yang kami semua sangat bahagia dengan kedatangan semua. Bukan kata datang ni kan rasa malu, kau terhina, kau rasa sedih. Jangan rasa macam tu. Betapa kami gembira dengan kehadiran semua, kerana kalian bakal membantu kami di akhirat kelak. Bukan kami je, semua para penyumbang. Ni yang tengok live ni, ramai yang menyumbang kepada program kita hari ni. Di dunia, kita nampak macam kami bantu tuan-puan. Macam orang-orang yang memberi tu membantu. Tetapi di akhirat kelak, kalian bakal menjadi saksi di mahsyar kelak. Suatu hari, ya Allah, di dunia dulu, ada orang ni bagi, gini-gini. Walaupun kita dah lupa siapa pernah memberi bantuan pada kita, tapi hakikatnya bantuan itu datang daripada Allah. Allah catat semua. Jadi sebab itu saya kata, saya terima kedatangan semua, kami terima, dan yang penyumbang terima dengan rasa bahagia dan gembira. Alu-alukan. Dan jangan rasa segan, jangan rasa malu, jangan rasa rendah diri. Hari ini mungkin kami yang memberi pertolongan, tapi esok mungkin kami pula yang meminta pertolongan. Hari ini mungkin kami membantu anak-anak orang lain, esok mungkin anak kami pula yang akan menerima bantuan. Jadi itulah kehidupan, seperti roda sentiasa berpusing dan berubah. Okey, ni tengah hari dah ni, saya faham ni masing-masing mula nampak Ustazah, lama dah tak nampak dah Ustazah. Kan? Kita nak selawat sikit boleh? Hari ni hari terakhir Sya'ban.
Masuk maghrib ini dah masuk detik-detik Ramadan. Setiap saat di bulan Ramadan adalah barakah, barakah, barakah. Pengampunan Allah, rahmat Allah, rezeki, nikmat daripada Allah. Jadi insya-Allah kita selawat sikit supaya Allah bersihkan hati kita, kemudian kita beristighfar. Jadi antara cara nak masuk ke Ramadan adalah dengan kaedah seperti ini. Banyakkan zikrullah supaya hati kita lembut, bersih dan sebagainya. Okey, insya-Allah selawat biasa je tuan-puan sekalian, tapi kita harap semuanya mengeluarkan suara. Sebab Nabi sebut, "Ghurima anfun man zukirtu indahu lam yusalli alayya." Nabi kata, rugi, malang, bahkan perkataan tu macam celakalah. Nabi kata teruk sangatlah orang yang apabila namaku disebut, bila ada orang berselawat dan sebagainya, tetapi dia tak turut berselawat ataupun tak turut menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang berada di mana ni tuan-puan sekalian? Sedar tak ni? Tengok saya, tengok angkat tangan. Dah tengok kiri kanan. Okey, saya takut tak perasan tu duduk kat mana. Duduk kat mana sekarang? Oh, ada yang jawab duduk kat bumi, kan? Majlis ilmu, duduk dalam program. Kita sekarang sedar atau tidak, tuan-puan yang duduk belakang, duduk kiri kanan, saya nampak semua. Depan ni nampak belakang ni. Nampak ni sampai belakang. Hakikat sebenarnya kita yang nampak duduk kat kursi, duduklah bawah khemah, duduk dalam majlis ilmu. Yang tak nampak, kita berada di salah satu taman syurga Allah. Yang tu tak nampak. Tapi ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat taman syurga, maka singgah, Nabi kata. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di mana taman syurga? Lalu Nabi menjawab, "Hilaku zikri." Majlis ilmu, majlis zikir. Jadi tuan-puan sekalian, walaupun panas lah ni cuaca ni kan. Saya orang Terengganu tapi pandailah cakap Negeri. Walaupun rasa panas lah, makras tu betul juga kan? Betul kan? Kalau orang tak tahu saya orang Terengganu, mungkin ingat orang Negeri lah. Memang suka duduk Negeri, bila dah pandai cakap. Yang duduk cakap pertama tadi suami Dan, suami Se, suami An. Pandai. Suami tu yang duduk rapat-rapat macam ada sonto-sonto tu kan. Kok tak cakap, orang fikir bukan apa Ustazah rapat dengan orang lelaki. Itu suami saya. Dah berpunya, saya yang punya. Boleh tengok sekilas-sekilas je, tak boleh lebih-lebih. Macam tu. Orang lelaki boleh. Okey, subhanallah. Jadi kita ni duduk dalam majlis ilmu, walaupun panas lah di luar, tapi sepatutnya dalam hati rasa sejuk. Sebab taman syurga Allah ni bukan disebut oleh para ahli ulama, hadis Nabi sebut. Apabila kamu nampak taman syurga, maka singgah, Nabi kata. Duduk sekejap, singgah, bukan duduk menetap. Kalau tuan-puan tak nak balik pun kita suruh balik. Namun pun singgah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana taman syurga itu?" Rasulullah menjawab, "Hilaku zikri." Iaitu majlis zikir, majlis ilmu. Sebab tu daripada awal kita sebut apa? Nama Allah, nama Rasulullah. Kita sibuk sangat dengan dunia, tutup mati. Sibuk-sibuk main telefon, mati. Sibuk tengok TV, mati. Sibuk-sibuk cari rezeki, mati. Sibuk-sibuk apa pun memang akan mati. Jadi, Alhamdulillah, pagi ni secara paksa Allah memaksa kita hadir dengan tarikan-tarikan tertentu. Sebab itu saya suka ingatkan, rugi kalau dah sampai, dah datang, tapi tak rasa, kita tak sedar kita berada di salah satu taman syurga Allah. Tuan-puan sekalian, semua benda ada tanda. Kalau orang happy, tanda muka dia macam mana? Senyum, betul tak? Takkanlah marah macam ni. Apa ni? Kalau marah ada tanda muka marah. Kalau sedih, muka sedih. Betul kan? Orang perempuan nak beranak, ada tanda tak? Kau keluar baby. Tahu-tahu keluar bang, tak perasan. Tak perasan nak bersalin, tahu-tahu keluar. Ada tanda. Saya ada ini anak saya ni, ada 7 orang anak. Kami 7 orang anak. Yang sulung ada tingkatan 3, yang kecil ada setahun lebih. 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. Ni suami seorang lah. Isteri berapa orang, cik? Takut dia, takut. InsyaAllah. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila kita dah sampai, ini taman syurga Allah.
Saya sebut ada tanda tu, semua benda ada tanda. Ahli syurga pun ada tanda. Bukan bila kat mahsyar baru tanda tu ada. Atas dunia lagi Allah dah bagi tanda bakal ahli syurga. Antara ciri-ciri bakal ahli syurga. Kita nak tanya, siapa bakal ahli syurga, angkat tangan. Oh, nak angkat rasa sogan. Okey. Kan perasan pula. Okey, bakal ahli syurga perasan. Okey, kita tanya soalan lain. Siapa nak masuk syurga, angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. Malaikat nak tengok ni. Subhanallah. Letak. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau tanya siapa nak masuk syurga, semua nak. Tanya orang dadah pun tengah laknok. Kalau orang galuh lok-lak tengah lalok pun tanya, nak syurga tak? Nak lah bro. Macam tu kan. Ya, tanya budak kecil pun tahu. Semua nak syurga. Tapi Allah tengok, Allah pandang kita ni tak kuat sangat nak syurga. Mulut dia cakap nak syurga. Ada taman majlis ilmu tak ada pergi. Masjid tak jauh pun, tak poi pun. Lepas tu Al-Quran tak baca pun, zikir pun kurang, aurat pun tak tutup elok. Mulut cakap nak syurga, tapi perbuatan kita tak tunjuk kita nak syurga. Kata takut neraka, tapi perbuatan kita menuju ke neraka. Dengan tak semayang, dengan tak apa. Ustazah dah bebel kan. Tapi sebenarnya saya nak sebut, ahli syurga dah ada tanda-tanda di dunia. Antaranya ialah dia suka hadir taman syurga Allah di dunia. Siapa yang suka dengar ceramah, dengar kuliah online ke, datang di masjid tahu ada kuliah, itu ciri-ciri orang yang akan masuk syurga. Sebab apa? Nabi dah sebut ini taman syurga Allah di dunia. Siapa yang suka taman syurga Allah, insya-Allah dia akan masuk taman syurga yang sebenar di akhirat kelak. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi nak selawat sikit supaya hati kita sejuk tu kan? Boleh ya? Okay, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, subhanallah. Duduk tegak nak selawat. Jangan rasa selawat kita ni sama-sama kita. Bila selawat, malaikat pun datang. Ustazah cakap rekor-rekor kok, tak ada. Ini hadis Nabi. Nabi sebut, Inna lillah, di sisi Allah, malaikatan. Ada malaikat. Yuballighunani an ummati salam. Yang menyampaikan kepadaku selawat dan salam daripada umatku. Sebab tu bila nak selawat tu duduk tegak, elok-elok, ikhlaskan hati. Tak kisahlah kita sebelum ni mungkin ada yang datang tak semayang kok. Ada yang datang dalam keadaan bermaksiat macam mana pun. InsyaAllah mudah-mudahan dengan selawat yang bakal kita baca ni, Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan beri kita hidayah, kekuatan untuk berubah. Rezeki melimpah ruah. Bahagia dalam keluarga. Anak-anak berjaya, elok semua. InsyaAllah. Okey. Duduk tegak lagi sekali. Puasa kau ni? Tak, hari ni kan hari, kita sebut apa hari ni? Hari Syak. Kita tak dibenarkan berpuasa kecuali, adalah kecuali-kecuali tu. Jadi memang tak boleh puasa. Siapa puasa tu bukalah. Sebab esok Ramadan, kemungkinan besar memang esok lah insya-Allah. Allahu Akbar. Okey, kita akan selawat sikit. Saya ni dah tak ada suara. Kalau ikutkan sedap suara saya ni. Lebih kurang macam Siti Nurhaliza. Jadi kalau saya nyanyi tu takut Siti Nurhaliza tak boleh. Yo, makcik kata yo lah tu. Tapi sebab tadi dah 2 jam, lepas tu ceramah, jadi suara yang sedap tu hilang. Jadi apa yang ada ialah ya. Untuk selawat ni. Masya Allah ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ya semua selawat. Malaikat nengok ni. Yang kecil, yang besar, tua, muda semua kena selawat. Masya Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekejap, sambungan dia apa? Anta Syamsun Ya Nabi salam tadi dah. Lepas tu Anta Syamsun kan? Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun fawqa nuri, Anta Iksir wa ghali, Anta misbahus suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Okay, last. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kami tahu masing-masing bekerja, ada banyak urusan. Saya pun tak ada nak mengucap panjang. Kalau mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nak jemput, ada 2 orang depan ni. Jemput sekejap, masya-Allah. Mai, seorang dulu. Ini antara penerima kita di Gerobok. Kami nak maklumkan, kami memang ada buat gerobok asnaf tepi galeri Ustazah Asma. Ni kona tak ni siapa ni ya? Buat-buatlah kona ya. Siapa yang tak kona, Ustazah Asma Harun cari kat YouTube. Lebih kurang macam artis jugalah ni. Siapa yang tak kona, siapalah Ustazah ni kan, memokak kan. Masya-Allah. Jadi tuan-puan sekalian, tepi tu galeri Ustazah Asma ada gerobok, nampak tak tu? Nampak kan? Kalau ada memerlukan beras, sayur, minyak ke apa ke, dah duit tak ada sangat dah. Jangan yang datang Ustazah tak ada duit, tiba-tiba nampak golang tu kan, tobar. Cincin pun penuh jari tu, kita pun confuse betul kau tak ada duit ni kan. Jadi kalau pun nak ambil kan, letak, simpanlah golang tu kan, barulah kita percaya sikit. Kita layan semua, kita tak ada cakap tu golang ada tu kan, macam tu tak ada duit. Kita tak ada lah cakap macam tu. Tapi tuan-puan sekalian, kalau betul ada lagi jiran-jiran, ada yang betul asnaf fakir miskin, kita tahu anak ramai apa, bagi tahu, datang sini kita bagi apa yang diperlukan. Bahkan ada yang perlu lebih daripada tu, rumah rosak kita baiki. Ada ramai yang datang kaki palsu dah lama rosak, 10,000, 5,000 kita pun beli. Kita cek dulu betul-betul asnah dan sebagainya. Mungkin puan nak kongsi sikit pengalaman dengan kami. Silakan. Cakap apa yang dapat. Apa yang dah dapat bantuan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu tunggal, anak 4 orang lah. Memang Ustazah banyak membantulah, sahabat amal ke banyak membantu dalam gerobok ni. Itu baju sekolah apa semua. Dapat bantuan baju sekolah anak, lepas tu bantuan barang dapur, telekong. Alhamdulillah lah, banyak bantu untuk saya
Masya Allah. Okey. Apa ni? Sekarang cari rezeki dengan cara macam mana? Sekarang saya berniaga kecil-kecilan je, jual-jual kuih untuk tampung pembelanjaan anak-anak lah. Jadi itulah, memang bersyukur sangat pihak Ustazah dapat bantu saya untuk besarkan anak-anak ni. Masya Allah. Yelah, walaupun orang kata bantuan barang dapur pun memang banyak membantulah. Barang dapur pun sekarang semua mahal. Betul. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak, syukur pada Allah dapat bantuan daripada pihak Ustazah. Alhamdulillah. Subhanallah, makasih puan. Moga-moga. Siapa lagi ibu tunggal kat sini angkat tangan? Siapa ibu tunggal? Ibu berdikari. Ini biasa ibu tunggal biasanya lawa-lawa kat tangan. Baru ngaku, baru ramai ngaku. Masya Allah. Siapa pula bapa tunggal? Bapa tunggal. Biasa handsome. Oh, tak ngaku juga ya. Masya Allah. Okey, seorang lagi puan jap. Masya Allah. Sebab tadi dia ambil gambar tu yang dicerita, saya tak ingat dah siapa yang. Kita bukan sekadar bantu-bantuan ni. Masa nak masuk sekolah gitu, banyak anak-anak yang kita bantu bagi baju sekolah lengkap, kasut, beg sekolah, peralatan sekolah. Lepas tu ada yang jumpa perlukan kewangan, kita tengok macam mana luluskan. Ada juga telekong, ada yang datang, Ustazah anak saya tak ada telekong, Ustazah mak saya tak ada telekong, kita bagi telekong. Ada yang tudung, apa yang diperlukan kita cuba sedaya upaya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Saya Aziah Tuan Aris. Kenalkan diri. Saya ni kenal Ustazah ni dah 3-4 tahun dululah. Saya memang penerima asnaf bahagian PD. Saya setiap kali ada ceramah-ceramah yang Baitumah panggil, saya memang pergilah. Sekali saya kenal dengan Ustazah, lepas tu saya pergi kursus untuk rumah tangga. Walaupun saya dah berumah tangga, dipanggil untuk kursus, saya memang rasa macam teruja sangat dengan Ustazah ni. Lepas tu saya kebetulan baru-baru ni saya memang susah sangat. Saya rasa macam kat mana saya nak mengadu, anak baju sekolah tak ada. Dengan ekonomi macam ni, saya jumpa tempat Ustazah ni. Saya tak tahu lagi Ustazah punya. Lepas tu saya cakap, Dik, macam kenal, macam Alang pernah jumpa Ustazah ni. Masya Allah. Lepas tu ternampak nama lah. Bodohnya tak tahu nama tapi tahu muka. Lepas tu kebetulan hari anak-anak nak sekolah hari tu, saya nekat. Saya cakap kita kena cuba cakap dengan orang Ustazah ni. Kita tak ada kemampuan untuk baju-baju sekolah anak. Tapi kebetulan Allah tu maha berkuasa jumpakan saya dengan Ustazah. Saya merayu, tak payah merayu sangat. Ustazah dah macam, yelah kita tak tahulah Allah nak tolong kan. Betul. Ustazah bagi bantuan tu yang saya tak sangka sangat. Sampai sekarang ni anak pakai telekong sampai takut nak basuh. Masya Allah, kenapa takut nak basuh? Sebab tak boleh nak pakai. Kalau basuh nanti kena tukar telekong lain. Masya Allah. Sampai dia kata mana boleh nak pakai. Anak saya autism. Oh, autism. Anak saya dengan adik saya autism, ADHD, hyper, budak yang aktif. Sampai kami nak basuh yang Ustazah bagi tu sampai tak boleh. Hilang bau. Hilang, dia takut kenangan tu hilang. Kenangan tu hilang. Masya Allah. Oh, Kenangan yang dia tiba-tiba dia dapat tu kan. Masya Allah. Saya pun rasa saya pujuk kena basuh. Kenangan tu takkan hilang kalau kita letak dalam hati, saya cakap. Allahu Akbar. Baru dia okeylah basuhlah, tapi basuh sekarang. Sidai kering pakai. Nak solat lagi. Umur berapa tu? Anak saya yang tu yang saya bantu ni 10 tahun. Sampai anak-anak dia yang paling kecil yang Ustazah bagi itu darjah 1. Masya Allah. Ada lagi 2 orang kan yang belum. Ya Allah, tapi memang terharu sangat Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih juga. Subhanallah, terima kasih perkongsian cerita walaupun anaknya autism. Oh, ada yang bisu datang mana? Masya Allah. Walaupun autism anaknya sebab dapat hadiah telekong, betul ni.
pakcik-pakcik, makcik-makcik, kalau telekong dah kotor, dah lusuh, dah apa nama, dah nipis, bagi tahu kami, kita akan bagi telekong supaya boleh ibadah bulan Ramadan dengan baik. Kalau kat ustazah rumah tak ada sejadah, semayang atas lantai, kita bagi juga sejadah. Tapi bagi kami masa untuk menyediakan tu. Mungkin esok datang balik ambil, terus terang. Tapi kalau kita sebenarnya ada, dah cukup. Tetapi sebab apa? Sebab kita suka meminta, Allah Maha mengetahui. Sebab kita tak ada sempat nak pergi semak kat rumah apa, kita lah kena jujur. Kalau kita ada kewangan boleh beli sendiri, kita beli. Kalau betul-betul tak mampu, memang kami akan bagi. Alhamdulillah, subhanallah. Kita ada penerima OKU bisu, subhanallah. Yang mana? Angkat tangan. Masya Allah. Allahu Akbar, comelnya. Dia sedang bercakap dengan mak dia ya. Okey, ada OKU bisu. Oh, yang family hari tu ya yang jumpa saya dekat gerobok tu. Betul, yang anak-anak tu. Bukan maknya ke yang OKU? Kan kamu boleh cakap kan? Anak boleh cakap. Okey, sekejap. Dia kahwin dua. Ya, ya. Betul. Saya ingat. Saya tu ada jumpa dekat gerobok. Masya Allah, dek kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, anaknya memang boleh bercakap. Tetapi Assalamualaikum. okey. Ibunya ini mana ibu kamu? Ni. Okey, ini ibu kamu, yang ni? Yang ni mama. Yang ni mama. Maksudnya ini ibu yang melahirkan kamu, tapi mama ni duduk sekali. Masya Allah. Anak yang sangat baik. Masa tu saya jumpa masa kat luar, proses gerobok nak dapat apa semua. Saya tengok anak ni uruskan itu, uruskan ni. Umur kamu berapa? Anak 12. 12 tahun. Tapi saya tengok dia sangat matang menguruskan barang, bercakap dengan pihak kami, bagi penjelasan. Sebab kedua ibu dan mama dia adalah OKU pendengaran. Automatik kalau tuli dia tak boleh bercakap. Kita tahu. Jadi bila saya nak bercakap dengan ibu dia, anak ni translate. Contoh kan, kalau tanyakan ibu, ibu apa ni, sebelum ni ibu kerja apa? Kalau mama ni Dia dah jawab terus kan, macam mana? Ni tanya ibu bahasa isyarat. Ustazah tanya, kamu tanya ibu. kerja macam masjid lah, macam sapu lah. Okey, pekerjaan ibu adalah tukang sapu, maksudnya cleaner. Masya Allah, cleaner. Okey, ini mama, itu ibu. Ya, okey, tanya ibu pula. Subhanallah. Okey, pekerjaan mak ibu pula? McD. Kerja McD. Oh, kerja dekat McDonald. Oh, maksudnya angkat makanan, cuci-cuci, subhanallah. Okey, kamu ada anak berapa orang? Adik-beradik berapa orang? Suka. Empat. Anak ibu? Seorang. Ni semuanya 4 orang. Ustazah ingat itu kamu datang 4 orang. Okey, nama siapa tadi? Aiman. Okey, boleh tak tanya kepada ibu, apa perasaan ibu jadi OKU yang tak boleh bercakap? Cuba tanya. Okey, apa ibu jawab? Mak cakap okey je, macam redha lah kepada Allah. Redha kepada Allah. Subhanallah, ibunya kata okey, redha kepada Allah. Tuan-puan sekalian, nikmat bercakap ni nikmat yang sangat besar. Saya nak ni pula, okey. Okey, apa yang mama cakap? Aku kata terima kasih kepada banyak-banyak kepada ustazah. Sebab Okey, membantu kami. banyak membantu. Terima kasih. Sama-sama. Lepas tu sayang.
Sayang. Masya Allah. Okey, anak ni kata mamanya cakap terima kasih sebab banyak membantu. Memang mereka antara penerima tetap gerobok kita. Tuan-puan sekalian, ibu berdua ni tak pernah dengar suara, tak pernah dengar bunyi daripada baby sampai sekarang. Tak pernah dengar suara anak memanggil ibu, mama, tak pernah. Maksudnya tak dengar apa-apa. Allah tarik telinga dia, pendengaran tak ada. Bila pendengaran tak ada, dia hanya nampak mulut kita bergerak. Jadi mereka tak pernah dengar apa pun perkataan, tak pernah dengar azan, tak pernah dengar bacaan Al-Quran, tak pernah dengar apa-apa. Dunia mereka adalah sunyi. Dan anak ni menjadi perantaraan untuk bercakap dengan kita. Dan subhanallah, untuk terakhir nak tanya anak ni, bagaimana perasaan kamu bila ada mama dengan ibu yang tidak mampu? Kamu pun tak pernah dengar ibu ni panggil nama kamu kan? Dia orang tak boleh nak panggil nama kamu, dia orang tak boleh nak ucap apa-apa. Apa perasaan? Ni anak sulung ya? Nombor 1. Anak nombor 3, Masya Allah. Apa perasaan? Bukan perasaan, bagaimana kamu hadapi ni ujian ni? Tanya soalan pun tinggi, kita dengar. Ni last ya? Okay. Sayang tak ibu dengan mama? Memang sayang lah. Memang sayang lah, Masya Allah. Jadi nak jaga ibu dengan mama ya? Subhanallah. Okey, apa kebaikan maksudnya ibu mama ni? Walaupun OKU tak boleh bercakap, apa kelebihan mereka? Saya macam penyayang, sayang sangat lah. Sebab mak tak ada, tak boleh cakap pun. Saya pun macam sedih lah, macam tu lah. Tapi saya bersyukurlah kepada Allah dapat mendapatkan mak macam tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Hebatnya. Sedih kan? Anak ni jawab, saya bersyukur kepada Allah dapat mak, ibu, mama macam ni. Dan mereka ni penyayang. Dan kami tahu mereka memang orang yang susah, perlu kita bantu. Kita doakan supaya kamu, adik-adik, adik-beradik semua, Allah limpahkan rezeki yang barakah. Allah jadikan kamu anak yang berbakti pada ibu bapa. Kamu dikurniakan kecemerlangan, kejayaan dunia dan akhirat. Kamu akan jaga mama, ibu dan ayah kamu semua, adik-beradik. Kamu dilimpahkan kekayaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Anak yang soleh dikurniakan pasangan yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Kau nak cakap sayang, cakap macam mana? Gaya. Masya Allah. Okey, cuba bangun jap, bangun. Okey, cuba kita ikut. Sorry, nama siapa tadi? Adik? Aiman. Okey, kita follow. Nak cakap sayang cara OKU ni. Okey, kita ikut. Okey, cuba tunjuk. Nak cakap saya sayang kamu. Okey. Okey, ikut semua. Ini tadi tu apa? Yang buat? Sayalah. Saya sayang kamu. Okey, kita buat sama-sama semua. Puan mai sini. Mai duduk berdiri sini. Mai puan sini. Ni ramai-ramai nak cakap kami semua sayang. Masya Allah. Okey. Ingat tak macam mana? 1, 2, 3. Saya sayang kamu. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih. Duduk. Kalau tepuk bagi orang yang ni, tepuk dia macam ni. Kan? Tepuk macam ni. Cara tepuk dia macam ni. Sebab kalau kita tepuk, dia tak dengar. Cara mereka tepuk macam ni. Okey, buat macam ni. Subhanallah, Aiman. Nanti Ustazah jumpa lagi. Alhamdulillah. Okey, dah pukul 12. Okey, Alhamdulillah. Saya tahu makcik umur berapa? Apa nak cakap apa? Umur berapa? Umur Umur berapa? Umur 74. Okey, 74. Sabar makcik. Kita nak habis dah. Umur 74. Jangan lama-lama sangat kan, naik 80 kan. Alhamdulillah, subhanallah. Sekian daripada saya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dengan kehadiran. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan kita menghidupkan Ramadan dengan penuh keberkatan. Jaga solat 5 waktu, puasa penuh. Kemudian kita jaga perkara yang haram. Kita insya-Allah hidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan solat tarawih. Dan kami ada buat berbuka puasa di sini setiap hari.
Setiap hari bulan Ramadan kita ada buat buka puasa tu yang kita pasang khemah ni. Percuma, tak payah bayar, percuma. Tapi ada giliran. Tak bolehlah orang sama sebab ramai sangat yang menunggu. Jadi insyaAllah ada buka puasa secara percuma di sini. Terima kasih semua yang ikuti live. Terima kasih semua yang hadir. Mohon maaf daripada saya. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat Hari Raya. Terucap tu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita ada agihkan juga duit sumbangan fidyah. Maksudnya bukan sekadar daging, makanan tu, dan juga ada sedikit infak kewangan juga kita akan berikan insya-Allah. Ini di bawah NGO Sahabat Amal Care ya tuan-puan sekalian. Kita bukan daripada agensi-agensi kerajaan ke agensi ni. Ini adalah hasil daripada infak orang ramai. Kalau ingat, Ustazah ni dapat duit daripada kerajaan kau, daripada pihak-pihak Baitul Mata. Ini adalah hasil infak orang ramai yang beri melalui kami dan kita pulangkan kembali kepada ummah. Alhamdulillah, subhanallah. Okey, kita akan buat agihan start. Kita akan buat dengan cepat. Maksudnya tak perlu pun panggil seorang-seorang nama. Kita segerakan. Ada nombor kupon. Panggil seorang-seorang. Ya. Panggil tiga. Okay, subhanallah. Sebab bagi yang tak larat, ada yang tak larat nak berjalan tu, saya rasa boleh je kita terus bagi. Cepatkan sebab dah pukul 12. Sebab kalau panggil 3 orang takut lambat ni ramai kan. Dia orang setuju. Tak, dia orang duduk je setempat, kita agihkan. Okey, mula-mula kita bagi yang ada kupon dulu. Saya nak cepatkan, nak mudahkan. Okey, angkat dia ada kupon, jadi terus bagi. Jangan bangun sebab kita bila kita panggil, kita takut perjarakan. Jadi duduk stay di tempat masing-masing je. Okey, semua staff. Boleh. Sarah tolong. Abang, Atika mana? Minta. Okey, jadi kita akan agihkan bagi yang ada kupon. Bukan kata yang tak ada kupon tak dapat. Sabar. Sebab kita takut yang ni. Masya Allah. Okey. Ni acik ni. Kan boleh acik ni kan merajuk. Kejap cik ya. Panas kan? Acik larat tak turun bawah ni? Meh panas cik. Meh. Okey. Tak panas kat situ. Sian letak acik tu kat situ. Okey. Subhanallah. Acik duduk ya. Ya. Okey. Subhanallah. Kita buat agihan dengan cepat. Bergerak semua staff. Angkut. Lokman Sarah angkat juga. Angkat yang ada kupon, pulangkan kupon. Kan? Kena pulangkan kan? Ya. Okey. Nanti jemput datang, kita ada buat tarawih juga dekat sini. Lepas tarawih ada moreh. Jadi kita hidupkanlah Ramadan sama-sama kat sini Acik tu dah dapat nak balik dah dia Seronok dia. Laju jalan. Umur 74. Ada orang tunggu. Dah ada orang tunggu Untunglah ada orang tunggu Okey, subhanallah. Puan Farah, lepas ni tak ada apa dah ni kan? Dia orang dah boleh balik kan? Ya, siapa yang dah dapat tu dah boleh balik. Masya Allah. Sama-sama kita mendoakan. Kita pun doakan kat anda semua sentiasa sehat. Semua dimurahkan rezeki oleh Allah. Semua bahagia dunia akhirat. Acik jumpa lagi. Sama. Masya Allah. Nak ambil gambar tak sompek tak apa. Nanti jumpa lagi. Siapa nak ambil gambar tu kan? Dengan Ustazah ni boleh. Jom ambil gambar. Ya, boleh. Tapi belakang cahaya dia kena sikit sini Tak apa, gini. Siapa nak ambil gambar, duduk. Saya takut ni jadi ni. Saya pergi. Siapa nak ambil gambar tu angkat tangan. Duduk. SOP duduk. Sejak saya ya. Dia gelap tak sebab cahaya belakang? Sekejap saya ambil dulu. Gini. Tak apa. Acik duduk dulu. Saya kena duduk sini. Tak payah bangun. Saya duduk sebelah. Staff seorang tolong. Okey.
Okey, subhanallah. Okey, jadi alhamdulillah sekadar itulah tuan-puan sekalian. Terima kasih banyak-banyak yang ikuti secara live. Alhamdulillah bersama kami insya-Allah terus bersama dengan kami untuk program Ihya Ramadan sepanjang puasa. Setiap hari kita ada bagi berbuka puasa percuma untuk asnaf fakir miskin dan juga kita juga ada berikan keperluan untuk mereka sahur. Kemudian kita ada buat tarawih, bubur lambuk setiap hari untuk 500 orang, buka puasa hampir 200 orang setiap hari. Jadi setiap infak tuan-puan berikan yang sebelum ni dan juga bulan Ramadan, kita akan agihkan sebelum Ramadan. Sebelum habis Ramadan. Maksudnya supaya kita semua dapat bahagian pahala yang kita kejar untuk dapat bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia akan mendapat ganjaran pahala yang sama seperti orang tu berpuasa. Jadi insya-Allah setiap hari kita bukan dapat pahala puasa sehari, tapi mungkin kita akan dapat pahala banyak hari sebab daripada banyak orang. Sekian daripada saya, mohon maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya belakang.